Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala pujian bagi Allah, selawat dan salam bagi junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan sahabat seluruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Engkau permudahkanlah urusanku, Engkau lapangkanlah dadaku, leraikanlah lisanku agar mereka memahami kata-kataku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semua yang menonton. Waalaikumsalam Puan Robiah Ruby, Puan Siti Zubaidah. Baik, sekarang kami berada di perkampungan Al-Syuhah, Perkampungan Bani Sa'ad. Perkampungan Bani Sa'ad. Tempat yang terkini sekarang namanya Syuhah. Yes, dan namanya perkampungan Bani Sa'ad. Nama terkini adalah Al-Syuhah. Jadi di sini Bani Sa'ad ini adalah perkampungan ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Halimatus Sa'adiyah. Kami akan menuju ke kawasan ini insyaAllah in a few more minutes. Jadi stay tune. Sementara kita on the way, boleh like dan share Ahli Mekah Kenangan Terindah. Semua orang kata hello Arifin. Masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, baik. Then we can proceed insyaAllah. Yes, okay, I'll take your phone now. Proceed Boleh proceed. Okay, sekarang ini adalah laluan untuk ke perkampungan Bani Sa'ad. Waalaikumsalam semua. Puan Salama, Puan Haslina Kasim. Okay, laluan dia memang tidak, mereka tidak buat apa, jalan tar kan. Jadi kita akan laluan Tanah Merah. Bukan Tanah Merah kat Malaysia. Padang pasir lah kan. So di sekeliling perjalanan kita ni boleh tengok shrubs yang you can see dia pokok-pokok yang sangat berduri. Dia nampak biasa tapi bila pergi dekat memang tajam lah, ada banyak duri-durinya. Baik. Waalaikumsalam semua. Ahlan wa sahlan. Fitriza Desa, Puan Asia Ali, Puan Rina, Puan Nurizan Ali, Puan Farida Yusof. Waalaikumsalam. Selamat petang. Sekarang di Malaysia pukul 11, sama-sama pukul 4 petang. Daripada Taif ke sini berapa jauh? Okey, jadi kami dari Taif tadi ke perkampungan Bani Sa'ad ini mengambil masa kira-kira 90 km dalam sejam 10 minit. Okay, saya tunjukkan Google Maps juga. Tengok, tadi ni di sebalik gunung-gunung tu. Kita dah nak sampai dah insya-Allah. Sementara tu boleh like dan share bagi siapa yang ingin melihat perkampungan Bani Sa'ad ini, di mana Halimatus Sa'adiyah dan Rasulullah SAW membesar sehingga umur 4 tahun. Baik, kita akan cerita soon insyaAllah. Dan di atas ni atas. Your destination is on the right. Waalaikumsalam. Our destination is on the right kat bawah ni. Okay, saya akan tunjukkan pemandangan di sini. Dia kata kat bawah ni kami pun pertama kali menjejak, saya pertama kali menjejak kaki di sini. Alhamdulillah.
Puan Syafiqah Safi'i, tak ada kenderaan lain ke kat situ Ustazah? Tak ada, kami je. Dah lah tadi 2 biji. Tadi waktu kami masuk tadi ada 2 kereta yang baru keluar. Waalaikumsalam semua. Salam Jumaat semua. Sekarang dah masuk asar kan di Malaysia. Dari Kedah, Puan Rohani Nordin, Puan Norizan, Waalaikumsalam, Puan Robatun Idris, Puan Rozia Khalid. Jadi okey, kita akan turun ke bawah ni, dah pusing. Puan Rozakia Ibrahim, tak, alhamdulillah perkongsian ini tak berpeluang ke sini semasa di Taif. Yes, dia terletak dalam lebih kurang 90 km daripada Taif dan mengambil masa dalam sejam 10 minit. Ya. Hello bunda. Okey, agaknya dia tutup kan kawasan ini dan tak ada tanda. Because before this bila tengok ada orang pergi, dia ada signboard tau. I'm not sure kalau masa sekarang dah tutup. Okey. Jadi sebelum ini ada signboard di sini, tetapi sekarang mungkin mereka dah take the signboard off. Ya, Ustazah sana. First time belajar atas. Tapi kalau ikutkan Google Maps, inilah location dia. Saya tengok dalam Berhenti gambar keluar. pun. Dia keluar. Boleh. Kita berhenti keluar sebentar. Alright, we will go out now. InsyaAllah, 1 minute guys. Akan bawa anda semua sambil kita ceritakan sedikit sebanyak sejarah perkampungan Bani Sa'ad. InsyaAllah. Harapnya semua dalam keadaan, dalam condition yang baik-baik, elok-elok. Oh, berangin. That's nice. Waalaikumsalam Puan Safia Bahrum. Kami berada di perkampungan Asyurtah. Sekejap nak ambil internet lah. Takut kat mana? Yes. Tak boleh buka. Tadi dia dibuka-buka Tak ke? boleh buka tapi tak ada. Tak ada apa. Oh, lain kali. Tak masuk. Tak ni. Ada apa kat dalam? Oh, tak ada apa lah. Tak ada apa. Kuburan lah. Macam bukan perkuburan. Tapi they said it's graveyard ke apa kan? Not sure. Dalam tu dia tulis It's graveyard. old graveyard. Bani. Dia just tulis old graveyard and then dia tulis Wadi Halimah. Wadi Halimah. Okay lah, just that. Okay. Lepas sebentar itu kita boleh cerita tentang Ya. perkampungan Bani Maaf Sa'ad. ya. Ya, Ustazah Salimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Okay, semua ahli Makkah kenangan terindah yang saya sayangi, insyaAllah. Salam. Apa kita hari ni? 7 atau 8 Safar kan? Yes. Okey, baik. Secara umumnya, tempat yang anda lihat sekarang ni, cuba kita tengok sekeliling. Okay. Okey, tempat yang anda lihat sekarang ini merupakan, kalau ikut Google Map wallahu a'lam tempat kita pun first time jelajah sebab kita dah ke Taif. Jadi dikatakan dengar tak suara? Sebab takut dengan angin ke apa kan? Or should I just go? Okay. Kejap Fatin. Yes. Nanti kita tunjuk sekeliling. Kan? Okay. Jadi basically this is the place yang they say is perkampungan Bani Sa'ad. Tempat ni sekarang dinamakan Syuhata. Okay, it's written as Syuhata, Shin Waw, Hata dengan tak marbutah. Okay. Dan kenapa kita namakan perkampungan Bani Sa'ad? Kita kenal semua ibu susuan Nabi yang bernama Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya nama ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Halimah. Halimah As-Sa'diyah tu dinasabkan kepada Bani Sa'ad lah. Kelompok atau kita kata tribe, what is that called?
Dia punya kabilah. Kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Okey, jadi anda semua boleh share. Kita akan cuba cerita bersama kami Mutawif Fatin dan juga Mutawif Salimah. InsyaAllah. Tentang tempat wallahu alam, sebab dia tidak ada letak petanda. Dia tidak ada letak tanda. Tapi dari segi kalau Google Map, mereka kata di sekitar kawasan ini. Okay, dan kami akan tunjuk anda sebentar lagi. Sementara tu kita akan cerita dulu tentang Halimah As-Sa'diyah. Jadi tadi saya katakan namanya adalah Halimah As-Sa'diyah, disebahkan kepada Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi kalau anda ingin tahu semua wahai ahli Makkah kenangan terindah, pada zaman dulu mereka sangat wanita-wanita Bani Sa'ad ni, mereka selalu travel daripada Taif ke Mekah Al-Mukarramah untuk cari anak-anak susuan. Dan apa yang buat ambil dari Bani Sa'ad? Kenapa Bani Sa'ad ambil daripada Mekah? Kenapa mereka target Mekah? Sebab di Mekah adalah suatu kota, kan, yang mana kota Mekah ni terkenal dengan banyaknya kaum Quraisy. Jadi mereka selalu akan target untuk ambil anak-anak orang-orang pembesar-pembesar Quraisy ni untuk disusukan. Sebab bila mereka dapat anak-anak pembesar, upah dia lebih lumayan. So apa yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW, Halimah bersama beberapa lagi keluarga yang lain, Halimah bersama suami dia dan beberapa lagi keluarga yang lain pergilah travel ke Mekah Al-Mukarramah, ingin mengambil anak-anak susuan. Dan mereka telah tahu ada lahirnya Muhammad, tapi telah kematian ayah. Okay, jadi apa yang berlaku? Most of the jadi most of the ibu-ibu yang lain, mereka cepat-cepat cari pembesar, anak-anak orang lain untuk disusukan, dan mereka tidak mendatangi Aminah. Kenapa? Okay. Kenapa ya? Sebab mereka tahu ayahnya tidak ada. Jadi bila mana tidak ada ayahnya, mesti tidak ada upah. Dia orangnya target selain daripada untuk menyusukan, sebenarnya memang untuk upah. Faham. So memang kebetulan dululah, maknanya pada zaman tu orang-orang Mekah sangat suka untuk serahkan anak mereka kepada Bani Sa'ad untuk disusukan, untuk dijaga, untuk dibesarkan. Okey, satu benda yang anda kena tahu, kenapa Bani Sa'ad adalah satu kabilah yang kuat, satu kabilah yang special lah untuk dibesarkan di sini. Sebab dalam banyak-banyak bahasa, dalam banyak-banyak kabilah yang berbahasa Arab, kabilah atau Bani Sa'ad ni, bahasa Arab dia adalah bahasa Arab yang paling fasih. Yang kira Fusha punya dan paling fasih di antara daripada kabilah yang lain. Sebab tu dalam hadis Rasulullah kata, ana afsah, yakni aku yang paling fasih bahasa Arab di antara kamu. So bila so kita sambung cerita, bila mana mereka semua dah cari, kan, dah yang lain-lain sekali dengan Aminah, cepat-cepat nak grab anak-anak pembesar, atau grab siapa-siapa anak-anak yang ada mak ayah, ibu ayah semua, kan. Tapi akhirnya Halimah dia dengar ada seorang anak yatim yang tidak ada lagi siapa yang mengambilnya, dan dia pun sendiri terlintas lah, tak apalah, biar aku pergi ke rumah Aminah nak ambil Rasulullah, nak ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That time dia baru lahir, Nabi Muhammad. Jadi bila Halimah nyatakan hasrat dia untuk susukan Nabi, Aminah pun serahkanlah. Sebenarnya Aminah yang pernah dapat susukan Nabi dalam lebih kurang seminggu. Kemudian disusukan oleh, kenapa diberi kepada ibu susuan kalau dia dah dia mungkin tidak dapat meneruskan. Normally orang-orang yang menyerahkan anak-anak untuk disusukan ni, sama ada macam kita lah sekarang. Kalau kita sekarang ada setengah ibu yang susunya tak cukup, ada setengah ibu yang memang mungkin ada anak yang lain, kemudian anak yang ni mereka memang tidak akan bagi anak-anak mereka susu lain, susu kambing ke, padahal mereka memang pelihara kambing, pelihara unta yang ada susu, tapi memang mereka akan serahkan, akan jadikan
kena susu ibu juga. Kena susu ibu juga sebab mereka tahu betapa bagusnya Khasiat dia susu pada ibu zaman itu. tu. Masya-Allah. Okey. Okey, so bila mana Halimah nyatakan hasrat dia, Aminah bersetuju. Halimah tu Sa'diyah, Halimah pun letaklah Muhammad untuk disusukan. Jadi bila mana Halimah susukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kenyang. Okey, sebelum tu wahai ahli Mekah kenangan terindah. Okey, bila mana Halimah berangkat daripada tempat ni, daripada sini, kawasan ni, dia untanya dah tua. Untanya dah lemah, kira macam tak ada susu. Unta Halimah ni lah yang dibawa ke Mekah. Okey. Kemudian keldai yang ditunggangnya juga, keldai dia kira dah kurus kering. Dan mereka kemiskinan ataupun mereka dalam kesusahan sebab Halimah punya susu pun dah hampir kering. Jadi anak yang disusukan pada waktu tu, sebab waktu tu kira Halimah ada anak sendiri. I see. Dia pun sudah ada anak. Dia pun tengah ada dan dia tengah susukan anak tu. Dan Anak tu pun tak cukup susu. I see. Okey, tak cukup susu. So memang itulah Jadi asalnya. dia ambil tu pun memang bukan untuk upah, hanya Sebenarnya memang nak cari belas upah lah. Yelah, Nak tapi cari upah. sebab dia pun tahu yang Aminah ni tak ada suami. Yes. Tapi dia ambil juga atas belas ihsan jugalah kiranya kan. Masya-Allah. Okey. Jadi bila mana Halimah dapat susukan Muhammad, susu dia jadi penuh. Masya-Allah. Okey, susu dia jadi penuh. Jadi dan ada lepas selesaikan susukan Muhammad pun kenyang, dia dapat susukan anak dia pula. Masya-Allah. Yang mulanya tak cukup susu. Mula tak cukup susu, anaknya nangis-nangis kekeringan susu, dapat susukan Abdullah kalau tak silap. Okey, sampai kenyang anak tu, dua-dua dapat tidur, kekenyangan. Kemudian apa yang berlaku pula bila keluar daripada rumah, didapati untanya yang tak ada susu, yang kekeringan susu tu pun menjadi penuh susu. Masya-Allah. Sehingga mereka dapat perah susu daripada unta dan sama-sama suami isteri dapat minum. Kan? Lepas tu keldai dia yang orang kata dah lemah, dah lembik, dah kurus tu. Jadi keldai yang cergas. Wow. See? Dan daripada situ terdetiklah suami yang bernama Al-Haris kalau tak silap saya. Suami Halimah ni, Al-Haris ni, dicakap dengan Halimah, sungguh aku boleh jamin kan, anak yang engkau ambil iaitu Muhammad adalah anak yang penuh keberkatan lah, barakah. Memang Allah turunkan keberkatan ke atas Rasulullah daripada dia baru lahir lagi kepada orang sekeliling dia. Jadi kita boleh ambil iktibar dari situ kan, Ustazah Salimah, yang di mana-mana apa sahaja yang Rasulullah bawa, insya-Allah membawa berkat kepada bukan sahaja diri kita, kepada orang sekeliling kita juga dan sebagainya. Itulah dia punya permulaan cerita Halimah Muhammad di Mekah. Masya-Allah. Okey, jadi saya nak tanya, anda nak tahu cerita lagi ke? Nak sambung ke? Nak sambung hari lain? Kita tengok apa respon mereka. Nak sambung lagi tak cerita sekarang? Sementara tu, siapa yang baru masuk, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai yang bertanya, Ustazah Fatin, di manakah kami sekarang? Okey, sementara nak tengok diorang nak sambung tak nak, kita cuba tunjuk. Kita tengok. Dan kita akan beritahu kami sekarang di mana. Okey, seperti mana anda tahu, Ustazah Fatin pergi ke Taif. Dan kami masih dalam kawasan, kita consider tempat ni masih Taif ke? Taif lah kan, sebab kita, tapi which part of Taif? Which part of Taif? Rasanya more more south. Yes, more south sebab dia jalan dia arah ke Abha dan Al-Baha. Ini south of Taif, yang mana di situ terdapat yang sekarang kami berada di tapak perkampungan Bani Sa'ad, tempat tinggal ibu susuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mana Nabi sewaktu kecilnya dibesarkan di kawasan ini. Okey, tempatnya bidab, kita kata secara confirm lah tempat ni adalah dia, tapi wallahu a'lam sebab tidak ada tanda yang tempat yang apa spesifik kalau kita apa ikut latitude longitude tu itu tak pasti betul-betul kat mana, but this is the perkampungan. Lepas tu Ustazah, ramai yang kata sambung Ustazah. Ramai kata Cik Wan, Puan Nurihan, Puan Hamidah. Secara
secara kesimpulan Puan kan Munirah. daripada Maryam Muhammad, bila Yes. Halimatu Sa'diyah menyusukan Nabi, rezekinya bertambah-tambah, air susunya banyak, binatang-binatang ternakan juga membiak dengan baik. Terima Yes, kasih. Masya Oh ni. Jadi semua ramai kata nak sambung Puan Zainul, Siti Nah, Mas, Puan Puan Suzianti Masna. nak sambung, Puan Aini Ibrahim, Ah. Puan Rozhasha, ahlan wa sahlan. Puan Siti Rahaya, Puan kena nak. Puan Hanani. Sambung Puan Tanya Ustaz Syahrudin tak ikut ke Ustazah? Oh ya, suka dengan sejarah. Kawasan sejuk, ya, subhanallah. Sama saya ingat tadi kita kat kereta boleh kata quite panas dan luar ni sekarang tengah jam berapa? Sekarang pukul 11.35. Okey, sekarang jam 11.35. 11.35. Oh ya, okey. Yes, So maknanya dah tengah hari. Okey, dalam berapa minit lagi nak zuhur? Tengah hari. Kita very terik lah. Kalau ikutkan terik. tanah panas pun panas ni, terik ni. Tadi Cuma kami di bila bawah kita keluar bumbung. kereta je, oh subhanallah, angin. Angin and sejuk sebenarnya sebab dia macam kawasan pegunungan. Betul, tadi kami daripada Taif tu turun sikit, kemudian makin lama kami naik balik ke arah. Okey, jadi kawasan. kalau anda masih nak minta sambung cerita, tiketnya adalah please share. Like dan share. Okey, Assalamualaikum, share Kak dulu. Doti. Okey, dah share. Okey, insya-Allah. Jadi kita sambung cerita. So tadi adalah part 1 Part 1 di mana macam mana permulaan Halimah dengan beberapa keluarga lain pergi ke kota Mekah semata-mata untuk mencari anak susuan. Okey, mencari anak susuan. Kemudian bila mana Halimah mula susukan, susu jadi banyak, binatang-binatang ternakan jadi subur, dan kemudian this is the part yang mana Halimah bawa Muhammad yang waktu tu umurnya beberapa bulan lah, baru fresh lagi, 1 atau 2 bulan, pulang ke kawasan ini daripada Mekah ke Taif, bahagian south, bahagian south Taif. Taif. Jadi apa yang berlaku dalam perjalanan, kan saya dah bagi tahu unta dia yang ditunggang, keldainya lemah. Kalau waktu pergi, keldainya itulah yang paling akhir ditinggalkan oleh kawan-kawan keluarga yang lain yang sebab dah pergi ke Mekah untuk ambil ni kan anak susuan ni kan. betul. Tapi apa yang berlaku waktu balik ke perkampungan Bani Sa'ad ni, nama dia Sa'ad bin Bakar. Cuba tulis kat situ, Sa'ad bin Bakar. Sa'ad bin Bakar. Saya Apa yang tulis ke Ustazah? Ya, tidak perlu, tak apa. Kita tengok mereka boleh tulis Sa'ad bin Bakar. Jadi mereka ingat, oh Halimah tu Sa'diyah tu namanya Halimah. As-Sa'diyah refers to Sa'ad bin Bakar, nama kabilah tu. Nama kabilah. Okay, so what happened, dia bila balik dengan kawan-kawan, dia punya keldai ni pecut unta keldai dia yang Jadi yang first kali lah. jadi yang first sampaikan Masya Allah. kawan-kawan dia. Dia kata, Halimah ni keldai yang kau tunggang waktu pergi kan? Sama kan? Tapi subhanallah, mereka terasa keberkatan. Okay, balik ke perkampungan ini, bila pulang ke perkampungan ini, dia ada Halimah Sa'diyah ada ternakan, ada kebun-kebun sedikit, ada ternakan kambing-kambing. Didapati kambing-kambing dia tu yang mana kurus-kurus menjadi gebu-gebu, gemuk. Yang mana tak ada susu, kekeringan susu, jadi susunya banyak. Subhanallah. Masya-Allah. Jadi makin terasalah keberkatan. Jadi kerana mereka mengambil seorang anak yatim yang tidak tahu, yang mereka, adakah mereka tahu waktu tu yang dia adalah bakal Rasul, bakal Nabi kan, mereka pun tak tahu waktu mereka tu. ambil pun dengan penuh keikhlasan sebab dia tahu kalau ambil Muhammad ni mungkin memang tak dapat upah. tak Banyak upah atau tak ada upah sebab ayahnya dah tak ada. Tapi mereka kata tak apalah, kita ambil anak ni. Ikhlaslah, maknanya ikhlas Tapi subhanallah, daripada kecil lagi di sekeliling Nabi tu, siapa yang menjaganya, siapa yang bersamanya, terasa keberkatan tu. Masya-Allah. Jadi kerana kambing-kambingnya penuh susu, maka rumput-rumput dia jadi subur. Sampaikan jiran-jiran, orang-orang kampung tu kan, dia kata mungkin sebab rumput dia tu macam subur, bagus. Jadi apa yang berlaku, mereka menghantar kambing-kambing mereka untuk makan di tempat rumput-rumput yang sama yang Halimah punya. Tapi tak dapat still tak dapat, tak gebu, taklah sesubur seperti kambing-kambing Halimah. Masya-Allah, tabarakallah. Can you feel the subhanallah, that I feel barakah? goosebumps when I hear the story. Subhanallah. Yes. Like macam Allah dah pilih tu, memang it will be that. It means that Allah dah pilih berkat tu on that person,
It will be on that Okay, insyaAllah. so Ustazah Fatin boleh yelah walaupun panas di luar, jom kita jalan-jalan nak. Jom. Okay, jom. Jadi kami nak bawa anda. So kita nak sambung part 3 pula. Part 3. Nak dengar tak? Okay, kita jalan sikit ke sana. Mungkin Allah jap. Alam, kalau inilah dia, anda boleh lihatlah macam mana tempat tinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kawasan ini. Kalau bukan tempat ini secara specifically, tapi mereka dah tutup. Wallahu alam lah. Tapi inilah kawasannya. Yes. Seperti inilah ada gunung-gunung, di pergunungan, ada lembah we call. Lembah. Yes, sebab dia panggil pun Wadi Halimah. Yes, dan kalau anda lihat di sana, cuba Kita tengok tengok dari sana. Yes. Cuba lihat di sana. Anda nampak tak di situ ada a small town there. Yes, a small town. Okay. Saya zoomkan. Yes. Tu dia. Kalau anda nak tahu bila mana ada macam tu, adalah tempat sejarah di sini. Yes. Sebab Perasan tak? Perasan tak di kaki bukit Jabal Sur? Kan nampak kaki bukit tu penuh perumahan. Di kaki bukit Jabal Nur, dah puncak-puncak macam tu pun penuh. Oh jadi, yes. walaupun mereka tidak menandakan macam jadikan tempat ni macam tempat historical, derang tak betul-betul letak tanda inilah dia tempat Nabi membesar, ini perkampungan Halimatus Sa'diyah, tapi kita boleh lihat dari apa tahu, bila mana ada satu kehidupan kat situ, macam tempat orang tinggal, tempat ke bersejarah apa kan, I think ke. that is antara Lagi tanda satu kan Ustazah Salimah, tadi pun waktu kita on the way nak datang ke sini, asalnya macam tak ada apa kan, tak ada perumahan macam yang sebesar Along macam the ni. way. Along the way tadi kami tak ada langsung kawasan perumahan yang besar macam ni. Semuanya yang macam kecil-kecil, apa kemah-kemah kan. Tiba-tiba jalan ni ada a small town, ada Yes. perkampungan kecil. Okey, tempat tinggal. Subhanallah. Okey, selamat Fatin. Jadi mereka masih terus setia. Kita sambung. Yes. Kita sambung okay. insya-Allah. Okay, so what happened? Kita mana tadi? Waktu Halimah dah sampai dekat kampung ni, mereka dapati dia punya ternakan, tanaman dia, rumput-rumput dia subur. Subur. Okey, so habislah dia terus menyusukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Okey, 2 tahun. Masya-Allah. Jadi itulah masanya yang mana kalau ibu-ibu daripada Bani Sa'ad pergi ke Mekah, ambil anak-anak mereka, susukan mereka pelihara, dan mereka akan pulangkan semula anak-anak itu setelah umurnya 2 tahun. So sama jugalah Halimah terpaksa Halimah pun selepas 2 tahun dia balik ke Mekah, pulangkan ke Aminah. So what happened, Halimah tak boleh rasa hidup dia kekurangan tanpa Muhammad. So dia pun terus minta semula Nabi Muhammad SAW minta semula ke Aminah. Dia kata aku rasa macam kira dia rindulah, dia sayang sangat dengan Muhammad, dan dia nak minta untuk jaga Muhammad lagi 2 tahun. So alhamdulillah Muhammad Ibn Abdullah kan membesar di kampung ini selama 4 tahun. Kalau anda nak tahu, Rasulullah memang kehidupan dia di Taif. Waktu dia bayi, disusukan sampai umur 2 tahun, tinggal sekejap dengan ibu dia, Halimah ambil balik dan terus membesar di sini sampai umur 4 tahun. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dapat bahasa yang sangat halus, bahasa Arab yang sangat fasih. Sebab bayangkan umur Nabi lepas 2 tahun dah pandai cakap, kalau sampai umur 4 tahun, ya, masya-Allah. Kan? Itulah, so maksudnya dia punya orang kata developmental years tu, waktu when he was growing up. He was growing here. And he already picked up all the language, the vocabularies. Yes. And sangat halus lah kan. Betul. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. So, okay, subhanallah. Jadi anda boleh lihat kat sini, dan kalau anda tanya kenapa Bani Sa'ad, kenapa Rasulullah antara awal-awal kehidupan dia, awal-awal pembesarannya di Taif, di perkampungan Bani Sa'ad dengan kabilah Sa'ad ni, kerana kabilah Bani Sa'ad terkenal dengan kefasihan bahasa Arabnya. Okey, dan dikatakan dia adalah afsahul lughah, iaitu bahasa Arab yang paling fasih. Masya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. See? Dan itulah setelah 4 tahun baru
Halimah lepaskan Pulang Muhammad ke pulangkan ibunya. ke pangkuan ibunya, dan tak lama lepas tu pun setakat 2 tahun juga Rasulullah SAW dapat hidup bersama ibunya membesar, dan kemudian ibunya jatuh sakit dan Dan meninggal di Abwa. Abwa di mana Abwa ya Ustazah? is Allahualam, katanya dia adalah antara jalan Mekah ke Madinah kalau I saya tak see. silap. Allah belum pernah Okey. jejak betul-betul tempat tu. Okey. So basically itulah dia sejarah macam mana sejarah penjualan. Ramai yang tahu Rasulullah disusukan oleh Halimatus Sa'adiyah. Halimatus Sa'adiyah, tapi mereka tidak tahu the details. Dan kenapa Rasulullah SAW bila mana pada tahun kematian Abu Talib, pakciknya, kenapa dia pulang ke sini ya? Khadijah, isteri kecintaan, bila mana datang tahun kesedihan, kenapa dia kembali ke sini? Sebab ini adalah tempat yang dia membesar dan dia mengharapkan orang Ada Taif sokongan lah ya. menyokong dakwah dia. Namun Kenal dia kan. Tapi sebaliknya berlaku. Sebaliknya, Allah yes. uji. Yes. So itulah dia perkongsian daripada saya tentang perkampungan ini, tentang besarnya Nabi di tempat ini, tentang kefasihan Bani Sa'ad yang anda harus tahu, yang mana sebab tu Rasulullah dapat sefasih-fasih bahasa Arab kerana membesar. Masya Allah, tabarakallah And kita rasa kagum lah dengan keberkatan Rasulullah dari kecil yang orang tak tahu tu adalah Nabi pilihan. But it comes out that dia adalah Rasul. Dan keberkatan tu kira Allah tunjukkan daripada awal kelahiran dia. Yes. Saya pun ada baca selepas dia dah pulang ke Mekah kan. Walaupun dari kecil dia sudah dikenali dengan Al-Amin. Yes, Dia Al-Amin. sentiasa bercakap benar, dia sentiasa apa-apa yang dia cakap dia amanah. Rasulullah beliau bukan dia. Baginda sallallahu alaihi wasallam seorang yang amanah dan juga bercakap benar sentiasa, dan dia daripada kecil memang dah dikenali dengan gelaran Al-Amin. So Ustazah Fatih, ada tak lagi perkongsian tentang penduduk Taif ni? Kalau ada sedikit sejarah. Saya ada baca satu ni Ustazah Salimah, dan saya juga tapi Jom kita mendaki sikit. saya tak pasti perang Hunain ni. Saya nak cakap pasal ada satu perang ni, perang Hunain. Tapi perang perang Hunain Hunain. ni di mana ya Ustazah? Dan pada tahun berapa pun saya lupa. 6 Okey. 7. Siapa yang tahu perang Hunain pada tahun ke berapa? Boleh kongsikan dengan kami di komen, okey? Baiklah, tapi okey, saya baca macam ni Ustazah Salimah dan ahli Mekah Penang Terindah. Sewaktu perang Hunain berlaku apa antara orang Islam dan saya rasa ya, berlaku peperangan antara orang Islam dengan orang yang bukan Islam lah, bukan yang belum yes. Islam lagi, yang kafir. Jadi selepas habis selesai peperangan, orang Islam memenangi dan mereka dapat tangkap dalam ramailah captive war, orang tawanan. Yes, tawanan. Jadi bila dah ramai yang ditawan, pihak yang bukan Islam mereka kita kena hati-hati ni. Sekejap lagi turun. Jadi bila mereka telah ditawan semua kan, pihak yang bukan Islam datang kepada Rasulullah dan mereka berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, antara orang yang engkau tawan itu adalah ibu susuan engkau Halimatus Sa'adiyah dan kakakmu Syaimak, dan juga orang-orang maksudnya antara tawanan-tawanan tu adalah tawanan-tawanan daripada Taif, yang mana di antaranya adalah macam dia punya saudara mara susuan. Yes, saudara mara susuan. Daripada Bani Sa'ad jugalah. Daripada Bani Sa'ad. Jadi bila mereka dia orang ada kata satu ungkapan yang sangat indah kepada Rasulullah dan menyebabkan Rasulullah tersentuh hati, dan Rasulullah kata, baiklah, aku lepaskan tawanan-tawanan ini, dan lebih kurang 6,000 tawanan orang yang ditawan itu dilepaskan. Dan mereka bukan sahaja dilepaskan, mereka juga diberi hadiah oleh Rasulullah SAW dengan mereka kata dalam cerita tu shawl, dan juga kepada Syaimak kakak susuannya diberi unta, Masya Allah, dan kambing-kambing untuk pulang ke Taif. Jadi apabila as a result of that 6,000 tawanan dilepaskan dan diberi hadiah. Sorry jap.
Lepas tu apa tadi? Oh ya, jadi Ha. maknanya kira Jadi mereka menyebabkan ramai yang memeluk Islam selepas itu. kerana Beribu-ribu. Rasulullah melepaskan tawanan yang seramai 6,000 sambil beri hadiah. Yes. Most of them akhirnya memeluk Memeluk Islam. Islam. Yes. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab selepas mula-mula Rasulullah lepaskan kakak susuannya Syaimak. Dan selepas Syaimak pulang, mula-mula sikit dulu yang datang kepada Rasulullah untuk memeluk Islam. Okey. After that baru start beribu-ribu yang datang untuk memeluk Islam. Ya, subhanallah, subhanallah. Masya-Allah, rasa seronok sangat dengar tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu yang saya nak tunjuk kepada anda semua kan, Ustazah Fatin, betul tak? Along the way kita nak ke dalam tadi, kan kita jalan slowly dengan dalam kereta, tengok keadaan kan banyak pokok ini tau. Mula daripada jauh nampak. Okay, kalau anda nampak betul-betul, kita tengok secara ni ini adalah buah dia kan. This is the buah. Saya rasa buah This is dia. the buah. Tapi the thing is, pokok dia, anda nampak tak dia punya, ini bukan macam yang Ustazah Fatin pernah tunjuk video Ada. daun pelepah korma, daun korma tu tajam. Ini betul-betul punya duri tau. Subhanallah, tengok. Jadi what kind of ni is this What kind of pokok kan? Pokok apa ni? Ustazah, tapi kan baru tadi kan bila saya tengok macam ni, tiba-tiba saya teringat ada dalam ayat Quran, saya tak pasti ayat yang mana satu. Kan Allah cerita tentang orang-orang di neraka. Mereka apabila diseksa, tali yang diikat itu adalah tali yang dikeliling tali tu ada duri-duri. Oh yes. Kan? Subhanallah. Lepas tu bila saya ingat situ, ya Allah saya. So anda boleh nampak tak pokok ni? Inilah pokok ni, memang banyak sangat kita sepanjang jalan. Ni pun di bawah ni pun ni yang besar. Oh ni yang besar, yang kecil-kecil yang dah kering kontang dah tak menumbuh, tak ada daun. Jadi begini. Kita tengok secara dekat. Jadi dia jadi gini. Subhanallah. Okay, anda boleh lihat keunikan yang mana yang tak ada di negara kita. Jadi kita dah naik ke atas bukit sikit. Secara umumnya inilah dia pada zaman dahulu di mana Bani Sa'ad bin Bakar tinggal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad pada waktu itu membesar sehingga umurnya 4 tahun. Okey, insya-Allah semoga kita dapat sedikit iktibar, kita dapat mengembalikan rasa rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menceritakan tentang sejarah, dan kita ziarah sendiri tempat ini. Kan kita dapat rasa subhanallah, Rasulullah pernah jejak di sini. Rasulullah SAW pernah membesar di sini, dan insya-Allah kita sama-sama berselawat ke atas Nabi. Sementara anda yang dari Malaysia, Singapura masih waktu petang, belum habis waktu Jumaat, dan kita di sini pun masih dalam hari Jumaat yang mulia. Allahumma, hari Jumaat sunnahnya untuk berselawat banyak berselawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, subhanallah, katanya siapa yang bagi tahu? Nuris Aisyah pernah ziarah sini ya? Ya, katanya Ustazah, batu yang dicat kuning itu bekas tapak rumah Halimatus Sa'diyah. Seriously? Subhanallah. Saya nak naik sekarang Ustazah. Nak sentuh-sentuh. Tapi kalau katalah bekas cat kuning yang di atas tu ke? Kalau katalah yang dicat-cat kuning ni lah bekas tapak Halimatus Sa'diyah, maknanya memang tinggal di atas bukit begini. Wallahu a'lam. Tapi memang kawasan ni macam ni lah pegunungan. Dan di sini kita pun tidak tahu secara betul-betul lah ini tu apa yang dikepung ni kan, yang dikepung ni. Tapi dalam Google Map dia bagi tahu this is old graveyard Halimatus Sa'diyah. Mungkin perkampungan Bani Sa'ad punya perkuburan pada waktu dulu ke, wallahu alam. Okey, kita datang tanpa mutawif dan kita jadi mutawif sendiri. Jadi mutawif kita kena baca dululah. Itu yang boleh cerita. Masya-Allah, ada Puan Halimah Said dekat-dekat dah tu Halimatus Sa'diyah. Masya-Allah.
Baik, Ustazah Fauzia, Puan Fauzia Bakar dah masuk asal kat Malaysia. Okey, pokok bidara. Oh, pokok bidara. Oh, yang ni pokok bidara yang Pokok bidara? ya, pokok bidara Arab. Oh, pokok bidara Arab. Okey. So sama ke dia punya bidara tu yang kita guna bidara untuk buat mandian? Mandian Tak sama jenazah. Takut lain kot sebab kitanya daunnya besar kan. Okey, jadi siapa di kalangan anda? Okey, cuba Ustazah Fatin pegang. Okay, sementara tu bila kita dah menurun ni kan. Okey, anda lihat kawasan ni memang tak ada orang, memang tak ada. Hatta kita tengok a small town, perkampungan kecil yang berada di hujung jalan sana, saya akan tunjukkan. Itu pun kita tengok macam ada orang ke tak ada orang? Macam tak ada orang. Only a few lah. Ada juga nampak macam ada kereta, ada truck. Bahagian tak banyak. Tak banyak. Tadi kita lalu sekejap sebab tersesat dekat perkampungan tu. Dia kosong. Tak nampak orang, tak nampak kereta sangat. Adalah seketul dua yang kita perasan. Tapi nampak macam baru kan, macam baru dicat semua. Yes. Semua tak nampak orang. Mungkin ada tapi tengah siang Ustazah. Macam tu lah biasa mereka tak keluar. Malam lagi mungkin baru keluar. Okey, jadi itulah yang saya kata di penghujung jalan ni ada sedikit ada small town di sana. Lepas tu saya rasa kawasan ni pun yelah kita tengok ada banyak pokok-pokok kan, maksudnya dia oasis. Yes. Dan tadi laluan yang kami masuk tu just right beside it ada macam nampak laluan air. Jadi maksudnya kalau tempat ini ada hujan, bila waktu hujan memang akan menjadi laluan air dia. Ya, masya-Allah, masya-Allah, tabarakallah. Jadi anda boleh kongsikan kepada kami tak? Memang kalau sebenarnya waktu umrah paling pun anda memang akan dibawa ke Taif untuk ziarah tempat-tempat bersejarah yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaling batu, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteduh, kebun yang yang Rasulullah berlindung dan sebagainya. Tapi jarang kalau ada, mungkin ada di kalangan anda yang dah pernah ke sini atas request lah. Betul. Ini saya perkampung settlement, old settlement 10 km belakang. Old settlement meaning Belakang bukit. Old settlement, penempatan lama. penempatan lama. Dengan 10 km 10 km dalam lagi. Oh, okey, subhanallah. Okey. Jadi katanya cuba Ustazah Fatin bagi tahu. Jadi according to ayahanda saya, dia kata dalam Google dia ada tulis old settlement, penempatan lama di saya tak ingat nama tempatnya, Asyuhata. Penempatan lama di Asyuhata ini ada di belakang bukit ini dalam lebih kurang 10 km lagi. Tapi si ayahanda saya nak tengok macam mana dia nak Sebab bawa. yang kami tahu, yang sebelum ni mereka ceritakan untuk ke perkampungan, betul-betul tapak dia, perkampungan Halimatus Sa'diyah, dia tidak akan lalui jalan tar lagi dah. Katanya lah, Allah alam. Katanya dah sampai off road. I see. And adalah tapak-tapak dia. Okey, jadi wallahu alam, insya-Allah kalau kita nak pergi lagi ke dalam. Tapi secara umumnya inilah dia suasana sekeliling tempat. Orang komen kata aku kena dua perempuan jalan tak ada mahram. Ada Oh orang ya komen. ya. Tak ada mahram. Ada. Itu Tadi bodyguard Arifin ada sekali dengan kami. Dia duduk yes. ikut je belakang kami tadi. Okey, jadi inilah kami pergi bersama ayahanda Ustazah Fatin, iaitu Dr. Daud Muhammad. Betul? InsyaAllah dan bersama ibundanya juga. Dan Syekh Arifin. Dan Syekh Al-Arifin Al-Makki, insyaAllah satu hari. Ni Al-Bangi. Al-Makki tu maknanya kalau Arifin dapat tinggal di Mekah more than like 4 years, 5 years, Mas Tautin kat sini, Arifin Mas Tautin lah dah jadi macam orang sini, dah lama tinggal, you layak untuk bergelar Al-Makki. Oh ya. InsyaAllah. So hopefully insyaAllah satu hari Arifin akan jadi Muhammad ni? Tak ada. Oh, Arifin Al-Makki, insyaAllah. 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 Okey, jadi itulah dia. Alhamdulillah. Cuba tengok sedikit comments ya. Mesej kita. Arab Saudi dah buka mana?
terlepas. Dah buka visa pelancong, boleh explore dah. Namun sekarang ini ujian COVID ya. InsyaAllah nanti bila dah buka boleh buka lagi, boleh ke mari. InsyaAllah boleh Dan- request mungkin pada travel agencies kalau ada yang buat special Yes. trip ke tempat ni. Tapi memang anda tidak akan dapat nampak apa-apa melainkan kawasan, tapak ada signboard, tapi itu bukanlah tempat untuk kita ambil batu dan bawa balik ada berkat dia. Semuanya tidak. Itu hanya tempat untuk ziarah dan anda cuma boleh dapat rasa Untuk menghayati. yes, untuk menjejaki jejak Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya tak dapat baca komen kat sini. Anyway, insya-Allah semoga perkongsian daripada kami bermanfaat untuk anda dan jangan lupa share, kongsikan kepada yang lain agar mereka juga dapat menghayati sejarah, merindui Nabi Muhammad SAW dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, terima kasih. Thanks for watching. Di kami di Mekah Kenangan Terindah dengan Okay. hashtag Dengan bersama saya Nur Salimah Muhammad Hasim dan saya Fatin Daud. dengan hashtag kita Ana min Makkah, Kita kasih cerita. Makkah Kenangan Terindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jazakumullah.